Dekat rumah juga kalau kita, anak kita cuti sekolah kan sekarang ni. Jadi kita perlu juga untuk menjana aktiviti mereka. Jadi antara aktiviti yang boleh dilakukan. Saya tak boleh terima anak kita. Anak orang lain. Kita belum ada anak Ivan. Itu cakap anak kita tadi. Anak kita. Maafkan saya. Okey, kita nak bersama dengan tetamu kita di studio. Comel sangat. Sebab hari ni ada macam-macam dekat atas meja ni. Kita kenalkan terlebih dahulu. Ini ibunya, Nur Hafizah Salihuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ni bersama pula dengan anak yang comel-comel. Ini nama siapa? Di sini. Namanya siapa tu? Sini. Beritahu dekat uncle dengan aunty. Ide. What's your name? Dia malu-malu. Inilah anak kita Ifan cakap dengan tadi. Ini anak kita. Ada dua hari ni. Diorang ni Kelly Brothers. Nampak tak rambut diorang? Oh ya, betul. Okey. Okey, untuk anak-anak yang macam ni, yang begitu pentingnya sebenarnya kita nak pastikan mereka punya diri rasa tu semuanya berfungsi dengan Betul. baik. Jadi, apa sebenarnya antara aktiviti kalau Puan boleh kongsikan, boleh kita lakukan di rumah? Boleh. So, biasanya kalau macam I dengan anak-anak kat rumah kan, I start very early lah, very early age kan. Macam since baby. Jadi slowly, macam ni, level-level. Come, I give. You want to try this one, Afi? Octopus. Mana? Oh, berapa nak bagi kat aunty? Okay, how about this one? Can you give this to uncle? Nampak? You want to give this to uncle? You want to give this to Oh, uncle? saya. Okay, never mind. You sit Tapi here. budak-budak kalau orang macam ni, biarkan je. Ya, memang Biarkan mereka dengan imaginasi memang mereka. kita kena. Okay, how about you take this one? How about Inilah you take this pengalaman one? diorang tu besar. Dia kalau dah besar macam ni, Sebab ni kan, ni biasa in the morning. Morning, Afi, can you give this to Abang? Okay, how about you take this one and show uncle? Okey, show uncle. How? Come. You put on the table. Come to uncle. Put on the table. Alfi. Cuba kita dekat uncle. kat Anak sini. kita. Anak So, kita. this is apa tu Okey. kata antara contoh-contoh aktiviti yang kita boleh buat sendiri. Baik. Maknanya tak perlu nak cari barang-barang yang susah payah kan. Apa-apa yang you ada kat rumah pun you boleh buat lah. Okey. As simple as that. Sejak umur berapa sebenarnya perkara macam ni didedahkan? Kalau contohnya aktiviti yang based fine motor skills kan, kita panggil macam critical thinking, concentration apa semua ni, as early as macam 12 months tu kita dah boleh start. Macam tu. Tapi depends pada milestone anak-anak sebab every kid is different level kan. Jadi kita kena tengok macam mana anak kita, the interest diorang. Sebab anak-anak ni penerimaan dia berbeza. Yes, dan juga kegemaran juga berbeza. Jadi macam mana penilaian itu dilakukan pada peringkat awalnya? Maksudnya kita kena tengok dulu. Ya. Kejap. Auntie is asking, Mami, what is your favourite activity at home? Apa favourite? Apa yang Hayden suka buat? What is your favourite when you do activity at home? You like numbers? Yeah. Oh, you like numbers? Like numbers. Jadi macam dia ada two age gap, 2 years age gap. So macam I fokus untuk Alfi, orang kata aktiviti yang lain, macam Aiden aktiviti yang sesuai dengan umur lah. Tapi I always base orang kata dia orang punya minat. Maknanya I follow anak-anak I. Jadi macam kalau ada some parents asking me questions berkaitan dengan macam mana kita nak interact dengan anak ataupun macam nak bagi dia orang interested. Aiden, kejap. Kita always follow anak kita. Okey, kalau macam untuk Alfi pula apa antara minat yang ditunjukkan? Alfi, what activity do you like? Do you like this What one? activity do you like? Dia minat You like dinosaur. octopus? Dia favourite dinosaur. Jadi macam contoh aktiviti apa yang I buat kan, mesti ada macam dinosaur. Macam tu apa-apalah. So bukan setakat kena orang kata be kreatif, tapi orang kata kita tengok buat research sendiri kan. Kita inputkan like the information tu buat anak kita orang kata cari something yang dia orang boleh ataupun able untuk connect dengan apa yang kita nak bagi tu. Baik, dan kalau kita nak membesarkan anak ni kan kita kena bagi juga attention kan maksudnya. Bagi attention kat sini. Nampak ni? Nampak dia minta attention. Okey. Ni building Apa dekat uncle? Kalau ialah pendedahan ni diberikan sejak awal dan kalau kita nak lihat impaknya mungkin akan dah besar nanti baru kita nampak kesannya bagaimana. Tapi untuk umur macam ni dah nampak ke tidak apa di antara? Sebenarnya the first 5 years of their life tu is very important sebab 70% of their brain kan memang membentuk personality diorang. Contohlah kalau you nak anak you jadi adventurous, the first 5 years itulah yang macam you keep on giving them macam outdoor activity
activities and stuff like that lah. So macam ni orang kata creativity kan, macam innovate apa kita nak raise kids yang macam being independent, innovative apa semua tu. Kita Ada dinosaur kat sini, minta maaf tengah ada dinosaur kejap. Kena kawat. Kita kena ni lah, kita kena always expose them. Kalau bukan kita, memang dia orang takkan tahulah. Tak boleh harapkan sekolah sajalah. Ya. Dan dinosaur. Segi faktor keselamatan. Sebab ada juga DIY macam nak masak. Kalau yes. Dinosaur. Yeah, this one you follow the colour. Follow the colour like this, okay? Okay, kalau contohnya macam Montessori, that one is like Montessori, dia nak main ni juga. Okay, why not you take this one? So macam I'm telling auntie and uncle about your things that you like. You lipat kain. You like to cook? So macam aktiviti macam tu. This one tak ada kat rumah. Kita biar. Maksudnya kita always ada boundaries. Macam I kan, I sendiri in my experience, kita jangan limit diorang punya ni, because apa orang kata only the sky is the limit. Untuk age macam ni kita kena encourage, biar je. Tapi always ada boundaries lah for safety purpose. Kalau boleh kongsikan juga antara aktiviti DIY ni kan, apa selain daripada warna, apa lagi yang kita boleh berikan peringatan kepada anak kita seawal usia ni? Contohnya macam important things untuk diorang take note. Bukan pengenalan orang kata numbers. You can go. You can go. Okay, so macam apa? You want to go tak? Shapes. Untuk bentuk, apa orang kata, colour tu very important sebab dia nak distinguish perbezaan antara persamaan dan apa orang kata different things yang dia nampak. Dari situ kita dah boleh tahu dah umur berapa yang dia boleh orang kata reach tu, dan kita boleh moving on dengan seterus orang kata next level lah. Itu yang kita panggil sharpen fine motor skill. Baik, macam tadi Alfie kan dia tunjuk dekat Irfan, dia tunjuk ni, dia tunjuk ni. Dia tunjuk ini hidung. So clever. Okay, kalau yang ini dekat mana? Eden, which one? What is that? What is that? What's this? Tongue. What's your tongue? Your tongue. Okay. Kalau yang ini? That is. Yeah, very good. What's your ear? Okay. Here. What is this? Eden and Alfie? Yes. What's your eyes, Alfie? You have two eyes. Very good. Kalau Puan boleh kongsikan yang berada di atas meja ni, apa di antara DIY yang dilakukan di rumah? Contohnya macam ni is very simple one. You just ada box, cardboard kan, and then apa yang orang macam selalu kata very difficult for them sebab macam ni lah kan, nak lukis. So you tak payah nak lukis sangat pun. Yang penting sebenarnya you tengok apa minat anak you boleh buat printable je. Cut out kan, then just orang kata letak je lah. Macam ni ada pengepit-pengepit dia. Itu yang kita panggil fine motor skills. Maknanya untuk kids level ni kan very important. And then macam ni masukkan cotton bud macam tu. Itulah. Okey, ni antara perkongsian videonya. Yes. Waktu ni dia orang tengah buat apa tu, Boy? Afi, look at you. You are playing and cutting. Macam ni. Semua ni aktiviti yang fokus on their basically the early learning process macam pemahaman, critical thinking, creative thinking, concentration lah yang paling penting. So let's say umur dia orang ni setiap ni ada perbezaan fokus. Maknanya dia tak fokus lama pun sebenarnya. Ya, paling lama pun seminit tu kira lama dah lah. Sebenarnya. Saya setuju. You can go to Papa. Maksudnya attention korang, diorang sedikit ni kan, terhad kan. Jadi kita perlu buat aktiviti yang pelbagai supaya boleh tarik minat mereka. Apa lagi di antara aktiviti yang boleh kita lakukan selain daripada aktiviti-aktiviti DIY ni untuk kita memastikan mereka membesar dengan lebih bijak? Contohnya, why you guys doing this today? Contohnya kan, jadi boy juga pernah sebab warna kita set kita kuning. Kuning ni dia memang akan jadi ceria, dia akan jadi hyper. You want to go to Papa? Okay, contohnya kan aktiviti lain tu, macam I always encourage parents untuk have bonding session lah. It doesn't matter. Ni sebenarnya kan, it's just orang kata tools for them to learn about their surrounding. Paling penting sebenarnya masa you dengan anak-anak. Saya setuju mengenai bonding ni. Sebab kita kalau di Malaysia ni mungkin kita jarang daripada heart to heart, terutama ibu dengan bapa. Jadi ada gap tu. Jadi bila kita dah membesar, kita tak boleh nak share cerita masalah, tak boleh. Jadi ada gap kan? Ada gap. Jadi dengan Puan dengan anak macam mana? Macam I
Satu benda yang I macam nak remind myself kan is that bila kita nak raise apa tu orang kata happy kids, kita sendiri kena relive our childhood. Maknanya bila kita relive our childhood, kita bring our inner child keluar, that's when kita nak something like better for our kids lah. I like that inner child. Ya, ini cakap kita lepas kan. Sebab sometimes inner child kita ialah mungkin zaman kita kanak-kanak kita tak dapat benda tu. Betul. Kita tak rasa. Jadi kita kena pastikan anak-anak kita dapat. Ya, faham. Ya. Okey, kalau kita nak kongsikan lagi kan, yelah, kalau boleh kongsikan kepada penonton kan cabaran-cabarannya. Kalau kita nak bermain dengan anak-anak ni, tujuannya adalah untuk kita dedahkan mereka dengan aktiviti, kreativiti dan juga inovasi kan. Kalau kongsikan juga kepada cabarannya dan cara untuk mengatasi. Cara untuk tarik minat anak-anak kita ni macam mana? Minat ni sebenarnya dia tak boleh paksa. Memang sebab tu kita cakap follow the flow. Maknanya follow our kids flow. Sebab kalau you tengok macam probably apa yang I buat takkan orang kata some people tak boleh nak engage because of their kids tak orang kata tak boleh, tak minat ataupun sebagainya lah. So macam I always encourage them to tengok memang kena cari minat anak ni, memang kita kena cari sendiri. Sebab selagi kita tak expose to them new things, sebab diorang belajar new things every day kan. Selagi diorang kita tak nampak exact pathway yang diorang nak ni, selagi tu kita susahlah nak bagi dia tertarik dengan apa yang kita nak bagi. Macam kat sekolah nanti macam itulah. Yang kalau kita tengok yang sekarang ibu bapa ni dia terlalu controlling. Terlalu nak mendisiplinkan anak-anak itu sehingga anak-anak ini dia hilang zaman kekanak-anakan mereka. Jadi mereka jadi terlalu dewasa berbanding dengan usia. Bagaimana pandangan puan? Macam for me kan, disiplin tu penting. Maksud I tadi, disiplin ni kira macam boundaries lah. So sebab bila orang kata tak ada boundaries ni, susah juga. Because kids ni dia clever tau. Dah beranak-beranak tu memang dah pandai dah. Jadi macam kita kena pandai ni lah, pandai orang kata susun macam mana rutin diorang kan. Sebab disiplin macam you cakap tadi about being controlling parent, probably some parents ada reason dia kan. You know like don't do this, don't do that and whatnot. Macam I'm more to orang kata boundaries. Discipline is important tapi boundaries tu let's say dia nak buat tapi kita cakap dah bagi reasoning kenapa tak boleh and dia still nak buat, kita tengok situation lah. Kalau kita rasa macam okay, if you want to learn the reason why, and kita bagi dia experience. Kita risau ibu bapa ni nak main pun tak boleh. Tak boleh main, belajar. Betul. Itu kita risau. Betul besar cari robot tu sebab tak dapat waktu kecil. Inner child meronta. Baik. Kalau kita nak kongsikan penonton saranan yang untuk kepada ibu bapa di luar sana lebih bersifat terbuka dalam proses membesarkan anak-anak, bagaimana? Contoh macam kalau bagi I, for parents out there, untuk besarkan anak ni kita first thing yang kita kena ada is to build our connection dengan anak-anak. Sebab kalau kita tak ada base tu, it doesn't matter for duduk rumah ke, parents yang tak bekerja ke, parents yang bekerja ke, you kena ada juga masa untuk anak you. Sebab that's a precious time because anak-anak ni dia bukannya nak main dengan, bukannya dia nak main je. Actually dia nak kita. The first 5 years tu, trust me, dia nak kita je. Betul. Dia nakkan perhatian itu. Betul. Lagipun anak-anak ni dia akan membesar sekelip mata je. Baru lahir, dah besar dah. Dah besar dah. Tiba-tiba dah besar kan. Dah besar dah, baby. Tiba-tiba nak sekolah dah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Hafizah Salahuddin untuk berkongsian bagaimana untuk kita membesarkan anak dengan kita menjanakan aktiviti dalam diri mereka. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut mengenai aktiviti Puan dan juga anak-anak yang tampil ini media sosialnya, ini TikToknya. Ya, ini TikTok. Ni TikToknya boleh nampaklah perkongsian juga dikongsikan apa di antara barang-barang DIY yang boleh dilakukan di rumah. Ini pula Instagramnya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih. Thank you, Hayden. Thank you. Ceria hari ini.